Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tazkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah, telah berkata al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad dalam kitabnya Risalah Adab Sulukul Murid, adab pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, fasal pertama, muka surat 7, ila anqal, memperkukuhkannya dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memikirkan tentang apa-apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentang apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dari keagungan dan kemuliaan yang tidak terhitung. Duduk bersama-sama orang yang jiwanya sentiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Memeliharanya dengan menghindarkan diri dari majlis orang-orang yang jauh dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi diri dari hasutan syaitan. Menyahut dengan bersegera dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersikap jujur dan benar untuk kembali kepada Allah. Jangan suka menangguh-nangguh apabila Allah Subhanahu wa taala telah mendorongnya. Jangan suka berlengah-lengah sekiranya Allah Subhanahu wa taala telah membuka pintu rahmatnya. Bersegeralah untuk masuk. Tidak perlu untuk menunggu esok ataupun lusa, kerana itu adalah sebenarnya kerja-kerja syaitan. Segeralah untuk menerimanya dan beramal tanpa merasa bimbang dan teragak-agak. Jangan dibuat-buat alasan dengan kesibukan dan kesuntukan masa. Abu Rabi' bin Sulaiman menyebutkan, berjalanlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pantasnya, tanpa berpaling ke belakang dan dengan jiwa yang penuh rasa luluh. Janganlah anda menunggu waktu sihat, sebenarnya penantian itu adalah satu gangguan. Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih dalam Al-Hikam, dalam kitabnya Al-Hikam pula menyatakan, sifat suka menangguhkan amalan dengan alasan sibuk adalah seperti ia dihinggapi penyakit yang merosakkan jiwa. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diberi taufik untuk hadir ke dalam majlis ilmu yang mana dengannya insya-Allah diharapkan kita dapat menyempurnakan, kita dapat menggunakan ilmu tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya ilmu-ilmu yang disebutkan di dalam kitab ini yang bertujuan untuk menyampaikan seseorang itu kepada penyempurnaan dalam pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengajian yang lalu kita bahaskan bahawa al-ba'ith, dorongan yang kuat ataupun galakan yang menyebabkan seseorang itu berusaha untuk melakukan sesuatu perkara, ataupun semangat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana semangat ataupun dorongan ini merupakan tentera-tenteranya Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar, yang mana Allah Subhanahu wa taala menggunakan tentera-tentera ini untuk memberikan semangat kepada hamba-Nya melalui beberapa perkara yang telah kita sebutkan pada pengajian yang lalu. Yang pertama, yakni Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran berkenaan dengan amaran-amaran, iaitu takhwif, iaitu menakutkan hamba-Nya dengan diberikan amaran. Kalau kamu melanggar daripada perintah aku, kalau kamu tidak melakukan daripada perintah ataupun melanggar daripada larangan, iaitu melakukan perkara-perkara yang dilarang, maka kamu akan dapat perkara-perkara diazab ataupun disiksa, disusahkan kehidupan dan sebagainya. Maka dengan ditakutkan Allah Subhanahu wa taala, ataupun apabila Allah Subhanahu wa taala menakutkan hamba-Nya, terkadang
ketakutan itu akan memberi semangat kepada seorang hamba itu untuk melakukan kebaikan. Seperti kita, kalau kita diberi amaran oleh majikan kita, kalau kamu datang lambat, setelah beberapa kali diberi warning, maka kamu akan dibuang kerja ataupun dikurangkan gaji dan sebagainya. Maka dengan amaran tersebut, kita mendapat semangat untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan kerja ataupun untuk datang awal seperti waktu yang telah ditetapkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita diberikan janji-janji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kalau kita melakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kita syurga dan sebagainya. Maka dengan janji-janji itu juga akan memberikan semangat kepada seorang hamba. Yang ketiga, kita diberikan kerinduan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan janji kerinduan, iaitu orang-orang yang melakukan segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya akan mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka melalui itu pun akan diberikan semangat oleh Allah. Ataupun dengan melihat wajah orang-orang saleh ataupun duduk bersama mereka juga akan menjadi asbab untuk memberikan kita semangat untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Naam. Kemudian perbahasan hari ini adalah apabila seseorang itu telah mendapatkan daripada semangat, telah mendapat daripada dorongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui perkara-perkara yang disebutkan tadi, perlulah seseorang itu untuk melakukan beberapa perkara. Hendaklah orang melakukan beberapa perkara. Yang pertama adalah untuk memperkukuhkannya ataupun untuk memeliharanya dengan menghindarkan diri dari majlis orang-orang yang jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhkan diri daripada hasutan syaitan. Seperti mana untuk mendapatkan semangat melakukan ketaatan adalah dengan duduk bersama orang-orang saleh, maka nak mendapat semangat ataupun nak hilangkan semangat dalam melakukan ketaatan itu adalah dengan duduknya bersama orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk dengan orang yang jauh daripada Allah, orang yang meninggalkan daripada perintah Allah, orang yang melakukan daripada larangan Allah Subhanahu Wa Taala akan menghilangkan daripada semangat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bila kita dah duduk bersama orang saleh, cara nak jaga semangat melakukan amal ibadah itu adalah dengan tidak bergaul, tidak bercampur dengan orang-orang yang tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab seperti mana kita dapat semangat lakukan kebaikan dengan duduk orang saleh, kita juga dapat semangat untuk melakukan keburukan wal-iyadzubillah apabila duduk dengan orang yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menjauhi diri daripada hasutan syaitan. Menjauhi diri daripada hasutan syaitan. Dan kita tahu sifat syaitan itu min syarril waswasil khannas. Al-waswas, suka untuk berbisik, dan al-khannas, dia akan menjauhkan diri daripada orang-orang yang berzikir. Maksudnya syaitan tak boleh nak dekat bersama orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan berzikir menjadi asbab, menjadi benteng untuk kita ni dapat menjauhkan diri daripada syaitan. Itu yang pertama, memelihara daripada semangat yang telah kita dapat dengan duduk, semangat yang telah kita dapat daripada untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah kita memelihara daripada semangat tersebut, kita perlu untuk memperkukuhkannya dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga untuk memelihara dan memperkukuhkan dengan banyak berzikir kepada Allah, memikirkan tentang apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dari keagungan. Iaitu memikirkan tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, memikirkan tentang nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad disebutkan di dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam diri kamu tidakkah kamu melihatnya. Dalam ayat lain, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, tidakkah mereka melihat ataupun kami pasti akan perlihatkan kepada mereka itu tanda-tanda kebesaran kami di sekeliling mereka dan dalam diri mereka sendiri. Jadi apabila kita banyak berzikir dan kemudian kita banyak melihat daripada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, mensyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala baik dalam diri kita ataupun baik daripada perkara-perkara yang disediakan Allah Subhanahu Wa Taala di sekeliling kita, baik daripada langit, baik daripada bumi, baik daripada lautan, baik daripada matahari dan sebagainya. Apabila kita melihat daripada nikmat-nikmat tersebut dan mensyukuri nikmat Allah, maka semangat itu akan diperkuatkan. Semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu akan dikuatkan
di dalam diri kita. Naam. Dan yang ketiga ataupun yang seterusnya juga, duduk dengan bersama orang-orang yang jiwanya sentiasa bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana nak dapatkan semangat untuk lakukan ketaatan dengan duduknya kita bersama orang-orang saleh, begitu juga nak perkuatkan semangat tersebut juga dengan duduknya bersama orang-orang saleh. Dan ini merupakan salah satu khususiyah, merupakan kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yushiku an yubti'ul fath alaikum. Akan datang satu ketika yakni kemenangan akan dilambatkan buat kamu, ataupun kemenangan itu lambat untuk datang kepada kamu, kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka pergi berperang, lambat untuk mendapat kemenangan. Maka disebutkan akan ditanya di kalangan mereka itu orang-orang yang mengetahui cara untuk mendapatkan kemenangan, cara untuk mendapatkan kemenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa cara untuk mendapat kemenangan? Adalah untuk fayus'al fil jaishi man ra'a Rasulullah. Adakah orang-orang yang pernah melihat wajah Rasulullah berada di dalam pasukan kita? Adakah orang-orang yang pernah melihat Rasulullah berada di dalam pasukan kita? Maka dikata ada, tinggal beberapa orang sahabat yang pada waktu itu yang pernah melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka bertawassul dengan orang-orang, dengan sahabat-sahabat yang pernah melihat wajah Rasulullah. Maka dengan berkat itu mereka diberikan kemenangan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa kemudian setelah beberapa tahun sama juga mereka pergi keluar berperang, lambat untuk mendapat kemenangan. Maka salah seorang daripada mereka berkata, afil jaishi man ra'a Rasulullah. Adakah di antara kalangan kita ini orang yang pernah melihat wajah Rasulullah, iaitu orang daripada zaman tabi'in. Tabi'in pernah melihat sahabat pernah melihat Rasulullah. Maka dikatakan ini mereka, maka seakan-akan mereka bertawassul dengan keberkatan orang yang pernah melihat wajah Rasulullah. Dengan keberkatan itu berilah kemenangan, maka diberikan kemenangan. Wahakadha. Nak disebutkan di sini bahawa khususiyah ataupun kelebihan orang yang pernah melihat wajah orang-orang salih ini ada keberkatan di dalamnya. Kalau melihat wajah orang salih saja ada keberkatan, apatah lagi duduk dalam majlis mereka, apatah lagi berkhidmat kepada mereka, apatah lagi belajar di bawah didikan ataupun berada di bawah naungan ataupun didikan mereka. La ilaha illallah. Naam. Dan maka untuk mendapatkan dan mengukuhkan daripada semangat yang ada, semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, salah satu sebabnya adalah duduk dengan orang-orang saleh. Dan seperti yang kita telah sebutkan bahawa bila kita tengok sifat mereka, bila kita tengok amalan mereka, maka akan timbul semangat, akan timbul keinginan yang tinggi, keinginan yang kuat untuk menjadi seperti mereka. Dan kalau kita duduk di zaman yang mana susah untuk kita berjumpa orang-orang saleh, di zaman yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menutupi daripada orang-orang saleh, yakni tidak dizahirkan orang-orang saleh. Orang saleh itu masih ada setiap zaman, akan tetapi pada setengah-setengah zaman mereka ini seakan-akan dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana zaman orang kurang berbaik sangka kepada orang lain. Maka kalau berburuk sangka kepada orang-orang biasa ni dah teruk, apatah lagi berburuk sangka dengan orang-orang salih. Dan disebabkan itu Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan menutupi mereka agar supaya tidak dikenali oleh orang ramai. Maka apabila tiba zaman seperti ini, antara asbab untuk kita nak duduk bersama orang salih, yakni kalau kita tak dapat nak duduk directly bersama mereka, kita baca daripada penulisan mereka. Kita baca daripada sirahnya Rasulullah, kita baca sirahnya sahabat-sahabat Nabi, kita baca sirahnya ahli keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita baca sirahnya para alim ulama, yang mana kalau kita tak dapat duduk dengan mereka, baca penulisan mereka atau baca tentang mereka, seakan-akan kita duduk bersama mereka. Apabila kita baca sirah mereka, kita dapat tahu apa amalan yang mereka lakukan, apa aktiviti harian, apakah jadual yang mereka lakukan. Naam. La ilaha illallah. Naam. Jadi untuk memperkukuhkan semangat yang ada di dalam diri kita ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang pertama dengan banyak berzikir, memikirkan tentang berzikir,
berfikir, dan juga duduk bersama orang-orang saleh. Dan yang ketiga, yang pertama tadi kita cakap perlu memeliharanya, kedua memperkukuhkannya, dan yang ketiga menyahut dengan segera dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah kita bersegera untuk, yakni bila Allah Subhanahu Wa Taala dah letakkan keinginan dalam diri kita untuk menjadi orang untuk melakukan perkara baik, kita terus buat. Jangan kita melengah-lengahkan. Kerana bila kita lengah-lengah, terkadang kita akan tak jadi buat perkara yang kita yang diilhamkan kepada kita tadi. Jangan suka berlengah-lengah sekiranya Allah telah membuka pintu rahmatnya, bersegeralah untuk masuk. Tidak perlu untuk menunggu esok ataupun lusa, kerana itu sebenarnya kerja-kerja syaitan. Diceritakan bahawa sebahagian orang saleh kadang-kadang, maaf cakap, apabila mereka berada di dalam bilik kamar mandi ataupun bilik mandi, datang fikiran ataupun datang idea untuk nak beri sedekah. Contohnya, dia datang kepada dalam fikiran dia idea nak bagi RM50 sebagai sedekah, maka dia terus panggil orang rumah dia dan cakap, khalas, keluarkan duit tu. Sebab apa? Takut-takut kalau dia tunggu sampai dia habis dan sebagainya, nanti daripada RM50, syaitan kata, RM50 banyak sangat, kau nak kena buat tu, kau nak kena buat ni, jadi dia akan kurangkan. Wahakadha. Jadi kalau boleh, kita jangan lambatkan perkara-perkara baik yang telah datang, yang telah diilhamkan Allah kepada diri kita. Naam. Maka Abu Rabi' bin Sulaiman menyebutkan, berjalanlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pantasnya tanpa berpaling ke belakang dan dengan jiwa yang penuh rasa luluh. Janganlah anda menunggu waktu sihat, sebenarnya penantian itu adalah satu gangguan. Ya, ini sama ada kita sihat, sama ada kita dah ada ilmu yang banyak. Jangan sampai kita syaitan memberitahu kepada kita, tunggu bila dah ada ilmu banyak baru nak jadi baik, nanti dah tua sikit baru nak jadi baik. Ya, ini kita berlengah-lengah, itu merupakan salah satu daripada gangguan syaitan. Ibnu Athaillah juga mengatakan bahawa sifat suka menangguhkan amalan dengan alasan sibuk adalah seperti dihinggapi penyakit yang merosakkan jiwa. La ilaha illallah. Jadi kalau kita rasa nak solat, tapi syaitan kata, kamu solat bukannya hati kamu hadir pun bersama Allah Subhanahu Wa Taala, kamu hadir majlis zikir, kamu ni bukannya orang yang baik dan sebagainya, tunggu dah jadi baik sikit barulah hadir majlis zikir. Itu semua merupakan gangguan daripada syaitan. Walaupun apa keadaan kita, walaupun apapun tahap ilmu dan tahap kebersihan jiwa kita, tapi kita masih juga melakukan kebaikan, melakukan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan harapan dengan kita melakukan ibadat itu tahassan, yakni dia akan menjadi baik sikit demi sedikit. Allahu Taala a'lam. Dan fasal yang kedua, jalan yang pertama yang akan dirintasi oleh ahlu suluk untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah memperbetulkan at-taubah. Nabi Adam AS bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari segala macam noda, ini bisikan dan dosa. Seandainya ahli suluk ini masih mempunyai kesalahan terhadap orang lain, perlulah ia segera bermohon kemaafan dan dihalalkan apa sahaja darinya. Seandainya gagal berbuat demikian, maka dirinya masih lagi tergantung daripada menerima rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ia tidak akan mampu untuk berjalan menuju kepada Allah. Syarat taubat yang sebenarnya adalah rasa kecewa terhadap dosa yang dilakukan, di samping berazam untuk tidak kembali ke lembah maksiat. Sesungguhnya barang siapa yang cuba untuk bertaubat sedangkan ia masih kekal dalam maksiat atau masih ada niat untuk melakukannya, maka tidak ada erti langsung taubatnya. Perlu juga sentiasa merasa bersalah dan mengakui terhadap keterlanjurannya, terutama ketika menunaikan sebarang kewajipan yang telah difardukan kepadanya. Bila mana wujudnya jiwa yang merasa sedih terhadap dirinya yang berdosa, maka ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala berada di sisinya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis qudsi, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Aku ada bersama hamba yang sentiasa merasa luluh jiwanya kerana mengharapkan rahmat aku. La ilaha illallah. Maka at-taubah, taubah ini diambil daripada perkataan ar-ruju', iaitu kembali, ataupun aubah,
yakni merasa kesal. Wa hiya fi haqiqatiha, dan at-taubah ini mempunyai seakan-akan 3 rukun, 3 asas yang perlu ada, yang menjadikan ianya taubah yang sempurna. Yang pertama adalah perlu seseorang itu mempunyai ilmu. Yang kedua, perlu ada hal ataupun perasaan. Selepas ada ilmu, akan datangnya perasaan yang lahir daripada ilmu tersebut. Dan kemudian akan ada perbuatan. Perbuatan itu juga terhasil daripada ilmu dan perasaan terhadap perkara tersebut. Dengan adanya 3-3 ini, ilmu, perasaan dan juga perbuatan ini, maka barulah sempurna at-taubah. Jadi yang pertama kita sebutkan ilmu. Apakah ilmu yang perlu untuk ada agar supaya seseorang itu dapat bertaubat? Ilmu yang perlu ada adalah dia perlu mengetahui bahawa dia ni seorang hamba. Seorang hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang hamba yang diadakan, diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada ketiadaan, kemudian diberikan pelbagai jenis nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan akan tiba suatu masa yang dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Ilmu suatu pengetahuan yang mana dia mengetahui bahawa dia hidup di atas muka bumi ini merupakan satu jangka masa yang sangat pendek. Dia mengetahui perkara tersebut, dan kehidupan dia ni akan berhujung, akan berakhir dengan kematian. Jangka masa hayat kita berada di atas muka bumi ini pendek dan akan berakhir dengan kematian. Kemudian kita akan dipersoalkan satu demi satu tentang segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan dalam hadis, yakni kaki seorang hamba itu tidak akan berganjak daripada mahkamahnya Allah Subhanahu Wa Taala hingga dia akan dipersoalkan bagaimana kamu menggunakan umur kamu, dan secara khusus akan ditanyakan bagaimana kamu menggunakan daripada waktu muda kamu, usia muda kamu, apa yang kamu lakukan. Kemudian akan dipertanyakan dari mana kamu mendapat duit ataupun rezeki, dan ke mana kamu belanjakannya. Naam, dan dengan ilmu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Dan kemudian ditanyakan tentang amalan-amalan kita. Wa hakadha. Wa 'abdun ya'lam anna hadhil hayah qasirah muntahaha sa'ah yaqif baina yadillah. Jadi dengan ilmu-ilmu ini, mengetahui bahawa kita ni merupakan hamba-Nya Allah Subhanahu Wa Taala, akan datang pada dalam diri satu waktu yang mana kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita berdiri di hadapannya, Allah akan menanyakan, wahai hambaku, pada waktu ini, di tempat ini, kamu telah berada bersendirian dan sebagainya. Kamu telah melakukan perkara ini dan perkara ini. Kamu telah melakukan perkara itu dan perkara itu. Akan tetapi aku telah menutupi daripada keaibanmu. Aku telah menutupi daripada kesalahan-kesalahanmu, daripada pengetahuan makhluk-makhluk. Yani Allah Subhanahu Wa Taala beri kita kebolehan untuk memilih untuk melakukan apa-apa perkara, dan kalaupun kita telah memilih perkara yang salah, Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi menutupi daripada keaiban kita. Allah masih lagi menutupi daripada keaiban kita. Dan disebutkan bahawa yakni Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menzahirkan keburukan seseorang hamba itu kecuali selepas beberapa kali dia diberikan Allahumma salli ala Muhammad, diberikan yakni ditutup beberapa kali, kemudian baru dizahirkan keburukannya. Itu pun kalau Allah Subhanahu Wa Taala inginkan. Sehingga dikatakan bahawa ada sekali satu orang masuk ke dalam masjid di waktu zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka sebelum orang ni masuk masjid, dia telah melihat satu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dia masuk ke dalam masjid, maka Sayyidina Uthman berkata, adakah orang-orang yang hadir ke dalam majlis di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada matanya terdapat kesan zina? Adakah orang yang hadir ke dalam masjidnya Rasulullah dan pada matanya terdapat kesan zina? Maka seorang bertanya, ya Rasulullah, wahyun ba'da Rasulillah, adakah ini wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam? Maka Sayyidina Uthman mengatakan bahawa
Ini merupakan firasat seorang mukmin. Ittaqu firasatul mu'min fa innahu yanzur binurillah. Takutilah daripada firasat orang mukmin, kerana orang mukmin yang sebenar mereka akan melihat sesuatu perkara itu dengan pandangan ataupun cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ditanya, kemudian dikatakan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memalukan seorang hamba itu pada kali pertama dia melakukan kesalahan. Maksudnya, yakni kebiasaannya Allah Subhanahu wa taala akan menutupkan aib seorang hamba itu pada beberapa kali yang pertama dia melakukan kesalahan, diberikan kesempatan, diberikan fursah, diberikan chance untuk nak bertaubat. Nah, akan tetapi kalau dia berterusan tidak bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada dia pada hari akhirat nanti, ama tastahi minna, yakni kamu tidakkah kamu merasa malu aku melihat kepada kamu dalam keadaan perkara tersebut, yakni kamu telah melakukan perkara-perkara yang aku larang sedangkan kamu mengetahui bahawa aku sedang melihat kepada kamu. Seakan-akan kita tidak merasa malu dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak merasa malu dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala sewaktu kita melakukan. Yakni kebiasaannya kita malu bila kita buat salah depan orang lain. Sebab orang tu kita hormat dia, sebab orang tu kita rasa dia lebih yakni kita hormati orang tersebut, maka kita malu nak lakukan kesalahan. Seakan-akan kita tak hormat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita sengaja melakukan kesalahan, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan Maha melihat apa yang kita lakukan. La ilaha illallah. Naam. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan, abdi, wahai hambaku, aku telah menciptakan kamu, aku telah mewujudkan kamu daripada ketiadaan, aku telah memberikan segala nikmat kepada kamu, dan aku telah memuliakan kamu dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kamu telah dibesarkan dengan keadaan keimanan ataupun di dalam suasana orang Islam, iaitu kita diberikan taufik untuk, yakni Allah pilih ibu dan ayah kita ni daripada golongan orang-orang Islam, maka kita dibesarkan dalam suasana agama dan suasana Islam. Akan tetapi bila kita besar, waliyadzubillah, kita sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita, adakah kita telah mensyukuri daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala? Adakah kita telah melaksanakan menunaikan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu melalui perkataan dan melalui perbuatan, yakni mensyukuri nikmat Allah sama ada dengan mengucapkan alhamdulillah dengan lidah, akan tetapi pada waktu yang sama mensyukuri daripada nikmat Allah adalah untuk menjalankan daripada apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi itu merupakan ilmu. Yakni apabila kita mengetahui hakikat diri kita, kita ni merupakan seorang hamba, kita akan menghadapi kematian, kita akan dipersoalkan tentang setiap nikmat yang telah diberikan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kita akan penghujungnya sama ada seseorang itu akan dimasukkan ke dalam syurga ataupun neraka. Jadi bila kita tahu tentang perkara ini, maka datang rasa kesal di dalam diri kita ini kerana kita tidak menunaikan apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Naam. Naam. Dan yang lebih teruk daripada itu, selepas kita mengetahui bahawa kita akan menemui ajal kita, dan ajal kita ini tak tahu bila akan sampai. Kita tak tahu bila ajal kita akan sampai. Mungkin bila-bila, terutamanya sekarang ni waktu tengah Covid. Subhanallah, orang yang sihat, orang yang muda boleh waliyadzubillah kena Covid dan boleh meninggal selepas beberapa hari. Yang muda, yang tua, yang sihat, yang sakit, lelaki, perempuan dan sebagainya. Orang yang menjaga kesihatan, yang kononnya menjaga kesihatan, yang mana tak jaga kesihatan tu lain cerita. Wahakadha. Jadi di waktu-waktu sebegini lebih kita perlu merasa takut dan lebih perlu kita untuk menyediakan diri kita ini untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana bila-bila kita punya waktu ni boleh expire. Nyawa kita ni bila-bila boleh expire. Kita tak tahu bila dia akan berakhir. Naam, jadi bila kita tahu hakikat keadaan kita bersama Allah Subhanahu wa taala, hakikat kehidupan kita yang sangat singkat di atas muka bumi ini, maka akan datang rasa kekesalan.
di dalam hati kita, yang mana kekesalan ini merupakan satu perasaan yang kita sebutkan tadi. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua merupakan perasaan kesal terhadap apa yang telah kita lakukan, iaitu daripada zaman kita baligh sampai sekarang, katalah mungkin dah 10 tahun, mungkin dah 20 tahun, mungkin dah 30 tahun dan sebagainya. Berapa banyak kita telah melanggari daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, berapa banyak kita telah tidak mengambil indah daripada menyempurnakan daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak kita telah melanggari daripada nikmat Allah, daripada larangan Allah. Berapa banyak kita telah mengkufuri daripada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bersyukur atas nikmat tersebut. Maka akan datang sifat malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan timbul sifat kesal di dalam diri kita, yang mana dengan adanya kekesalan ini maka akan timbul satu qarar, iaitu kita akan buat satu keputusan. Kita akan buat satu keputusan dalam diri kita, khalas, lepas ni aku dah tak nak melanggari daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tidak mahu melakukan daripada larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku akan berusaha sedaya upaya untuk mensyukuri daripada setiap daripada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh nak bayangkan nikmat mata, nikmat kita dapat bernafas, nikmat diberikan nikmat dapat sedut oksigen, dapat sedut udara, dapat hirup udara yang segar tanpa ada kesusahan, ada susah payah. Bayangkan orang-orang yang terkena yang waliyadzubillah terkena COVID dan sebagainya, iaitu susah untuk bernafas, guna mesin pun masih lagi susah untuk bernafas. Maka ini dijadikan kita sebagai iktibar, dijadikan kita sebagai satu pengajaran untuk kita bersyukur kepada Allah, melihat perkara-perkara yang berlaku di sekeliling kita dan kemudian kita nisbahkan kepada diri kita, yakni alhamdulillah kita diberikan kesihatan, alhamdulillah kita dipermudahkan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini semua merupakan nikmat-nikmat yang kadang-kadang kalau kita tidak mensyukuri daripada nikmat tersebut, perlu untuk beristighfar, perlu untuk kita bertaubah. Kita diberikan waktu yang banyak untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi kita gunakan untuk sebaliknya. Kita tak gunakan waktu-waktu tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Disebutkan satu kisah bahawa satu orang salih ataupun satu orang datang kepada seorang salih dan berkata, "Ya Syekh, adakah Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan aku atas dosa-dosa yang telah aku lakukan?" Maka orang alim ni mengatakan, "Naam, kalau kamu jujur dalam taubat kamu, kalau kamu benar dalam taubat kamu, maka kamu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala." Maka orang yang datang bertanya ini bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan merasa gembira. Kemudian dia pun beredar. Lepas dia beredar, kemudian dia berhenti dan kemudian dia kembali balik bertanya kepada Syekh. Dalam keadaan mukanya tadi gembira, sekarang ni dia rasa sedih, dia rasa kesal. Kemudian Syekh itu bertanya, "Malak, yakni apa masalah kamu?" Maka dia bertanya kepada guru ini, dia bertanya kepada Syekh ini, "Adakah Allah Subhanahu Wa Taala sewaktu aku melakukan maksiat tersebut melihat aku?" Maka Syekh itu mengatakan, "Naam, Allah Subhanahu Wa Taala melihat kamu sewaktu kamu melakukan dosa tersebut." Maka orang tadi yang datang bertanya telah menjerit dengan sekuat-kuatnya dan meninggal dunia pada waktu itu. Telah meninggal dunia pada waktu itu. Apa yang berlaku? Yakni pada permulaannya, satu kebiasaannya, kita ni memikirkan tentang syurga dan neraka. Yakni kalau kita lakukan kebaikan masuk syurga, kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan masuk neraka. Dan kita rasa kalau lepas kita bertaubah dan kalau taubat kita diterima, kita akan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah tak ada orang daripada orang-orang yang beriman yang mengambil remeh daripada perkara syurga dan neraka. Akan tetapi orang ini tadi, selepas dia mendapat jaminan, iaitu apabila dia jujur dalam bertaubat, dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, timbul dalam hatinya satu perasaan yang lebih tinggi, iaitu berurusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini bukan sahaja sekadar lakukan ketaatan dapat pahala masuk syurga, lakukan dosa waliyadzubillah akan dimasukkan ke dalam neraka, dan kalau bertaubat dengan jujur dimasukkan ke dalam syurga. Dia rasa yang ada perkara yang lebih dalam daripada itu, ada perkara yang lebih tinggi daripada itu, iaitu dia merasakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sedang melihat dia dan Allah Subhanahu Wa Taala sedang berada bersamanya sewaktu dia melakukan perkara tersebut. Dan
akan hadir di dalam hati orang yang ingin bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala perasaan, yakni Allah Subhanahu wa taala, perasaan malu, yakni Allah Subhanahu wa taala selama ini telah menutup aib kita. Bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala setiap kali kita buat salah, terus Allah Subhanahu wa taala membuka daripada aib kita, terus Allah Subhanahu wa taala membalas daripada dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa untuk melakukan perkara tersebut. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita waktu untuk bertaubat. Allah Subhanahu wa taala masih lagi menutupi daripada keaiban kita di hadapan orang-orang yang berada di sekeliling kita. Kalau tak, bayangkan, yakni kalau setiap kali kita buat dosa, orang semua boleh nampak dekat muka kita ni, dia ni pendosa, dia ni buat dosa dekat sini, waktu sini, apa dosa-dosa dia. Semua ada dalam depan mata. Maka kita tak mampu untuk nak melakukan kehidupan kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Maha Rahimnya memberi kita peluang untuk bertaubat. Bayangkan kalau kita jadi seorang ibu dan ayah, kadang-kadang bila anak buat salah, bila banyak sangat anak tu buat salah, khalas, kita cakap, aku akan tarik balik pemberian aku. Contohnya kalau mak bapak bagi kereta ataupun bagi duit dan sebagainya, bila anak tu dah terlampau, dah sampai limit dia, buat salah banyak sangat, sampai mak ataupun ayah tu akan mengatakan, khalas, aku disown kamu, yakni kamu dah bukan, seakan-akan mengatakan kamu dah bukan anak aku akan tarik balik segala pemberian. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah disown dia punya hamba-Nya. Walaupun hamba-Nya melakukan banyak daripada kesalahan, akan tetapi masih lagi diberikan peluang, masih lagi dimuliakan hamba tersebut dengan ditutupi daripada segala keaiban. Maka perasaan-perasaan merasakan daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala, ditutupi keaiban, diberikan waktu untuk bertaubat dan sebagainya, dan kadang-kadang selepas bertaubat masih lagi tergelincir dan sebagainya, ini merupakan nikmat-nikmat Allah, merupakan muamalah, yakni bagai cara Allah Subhanahu wa taala yakni bermuamalah dengan hamba-Nya. La ilaha illallah. Bahkan sebahagian orang-orang salih mengatakan wa sau'atah wa in afaut, betapa malunya perasaan aku apabila berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala walaupun Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan dosa aku. Yakni betapa malunya aku berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan setiap saat kita berada bersama Allah Subhanahu wa taala, Allah mengetahui daripada isi kandungan hati kita. Setiap saat kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengetahui daripada fikiran kita, apa yang terlintas dalam fikiran kita. Maka orang-orang salih mengatakan, betapa malunya aku walaupun Allah mengampunkan dosa aku, tapi Allah mengetahui apa yang terdetik dalam fikiran kita dan apa yang kita layan daripada bisikan yang berlaku di dalam fikiran kita. Maka perkara-perkara ini, ilmu-ilmu seperti ini akan mewarisi, akan mendatangkan satu perasaan ataupun satu keputusan dalam diri ini, khalas, ya Rab, ya Allah, daripada hari ini aku tidak ingin untuk melakukan maksiat, aku tidak ingin berterusan untuk melakukan perkara-perkara yang kebiasaannya aku lakukan sebelum ini. La ilaha illallah. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala campakkan perasaan ini dalam seorang hamba, yakni terkadang sebelum-sebelum ini kita ada ilmu, kita tahu yang ni salah, yang tu salah, tapi tak datang perasaan dalam hati kita ni untuk benar-benar meninggalkan daripada dosa yang biasanya kita lakukan. Kadang-kadang kita tak rasa bersalah dalam melihat perkara-perkara yang dilarang. Kadang-kadang kita tak rasa bersalah apabila menyebutkan daripada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang. Akan tetapi apabila timbul perasaan hadir ilmu seperti ini, maka akan datang keputusan dalam diri kita, khalas ya Rab, aku berazam dengan bersungguh-sungguh untuk meninggalkan segala perkara tersebut, dan ini yang dinamakan sebagai taubah, iaitu satu ilmu, kemudian perasaan, dan kemudian keputusan yang kita lakukan berdasarkan daripada ilmu dan perasaan yang hadir di dalam hati kita yang dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di sini Imam Haddad menyebutkan, seandainya ahli suluk ini masih mempunyai kesalahan terhadap orang lain, perlulah ia bersegera memohon kemaafan dan dihalalkan apa sahaja daripada dirinya. Katalah kita menyusahkan orang lain, kita menzalimi orang lain, kita mengumpat orang lain, kita mengambil daripada harta orang lain, maka ini merupakan syarat yang keempat, ataupun syarat yang seterusnya yang perlu untuk orang yang ingin bertaubat itu untuk hadirkan ataupun letakkan dalam checklist dia. Bila dia nak bertaubat, kena ada penyesalan, kena ada keazaman untuk tidak kembali kepada
perkara maksiat tersebut. Dan yang seterusnya yang perlu ditambah adalah untuk mengembalikan segala hak-hak manusia yang telah dia ambil ataupun yang telah dia zalimi. Naam. Katalah kalau dia telah mengambil daripada harta orang lain, hendaklah dikembalikan. Kalau dia tak mampu untuk nak kembalikan daripada harta tersebut kepada orang yang dia ambil, maka dia perlu untuk minta maaf, minta dihalalkan. Kalau orang tu halalkan, alhamdulillah. Tapi kalau orang tu tak menghalalkan, maka ni jadi masalah. Maka ini akan menjadi satu masalah. Kerana apa? Kerana di akhirat nanti, kalau kita melakukan kezaliman kepada orang lain, sama ada amalan baik kita akan diambil dan diberikan kepada orang tersebut, dan kalau kita tak ada amalan baik, maka dosa orang tersebut akan dikembalikan kepada kita. Dan ini merupakan mata wang di akhirat. Dah tak ada dah wang ringgit, dah tak ada dah Singapore dollar, dah tak ada dah yakni rupiah dan sebagainya. Yang ada hanyalah amalan baik yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Sama ada akan diambil daripada amalan baik yang diterima dan ataupun diberikan kepada dia dosa kalau dia dah tak ada amalan baik. La ilaha illallah. Maka selagi kita ada kebolehan untuk mengembalikan, memohon maaf daripada orang lain yang mana telah kita lakukan kesalahan. Kalau kita mengumpat dia, kita mohon maaf. Kalau kita malukan dia, sebagai contoh, terkadang malukan dalam Facebook, terkadang malukan di dalam media sosial dan sebagainya, maka kita mohon maaf sehingga dia maafkan kita. Selagi mana dia tak maafkan kita, ini menjadi penghalang untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akan menjadi penghalang untuk taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini menjadi penghalang untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan bahawa ada 3 kategori daripada dosa ni. Satu, dosa yang diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, dosa yang tidak akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya bergantung kepada keadaan. Maka dosa yang pertama adalah setiap dosa ataupun dosa yang diampunkan. Yang pertama ni, dosa yang diampunkan adalah segala dosa di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita benar-benar jujur dalam bertaubat, kalau kita benar-benar menyesal atas perkara yang kita lakukan, kalau kita benar-benar berazam untuk meninggalkan daripada dosa tersebut, maka insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan segala dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an illa man taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Wa innahu laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengampun kepada orang-orang yang bertaubat dan melakukan amalan soleh dan mengikuti daripada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu yang pertama, dosa-dosa yang akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang kedua, dosa yang tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, waliyadzubillah, iaitu syirik. Syirik yang besar. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan bahawa umat Nabi bebas daripada syirik ini. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beriman, dia bebas daripada syirik yang besar ini. Disebutkan dalam hadis, wallah inni la akhafu an tusyriku ba'di. Yani demi Allah, aku tidak takut kamu akan mensyirikkan Allah selepas kewafatan aku. Walakin akhafu an tuftah lakumud dunya. Akan tetapi yang aku takutkan, akan dibukakan kepada kamu ni pintu-pintu dunia. Kamu akan dilalaikan dengan perkara-perkara dunia. Kamu akan ditipu dayakan dengan perhiasan-perhiasan dunia. Dalam hadis lain, Nabi SAW menyebutkan bahawa likulli ummatin ijlun. Setiap umat itu ada berhalanya, berhala sembahannya. Wa ijlu ummati dinar wa dirham. Dan berhala sembahan umatku adalah dinar dan dirham, iaitu wang ringgit, emas dan perak. La ilaha illallah. Dan syirik yang besar ini adalah yakni menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan Tuhan yang lain, waliyadzubillah tabaraka wa taala. Dan ini Nabi mengatakan bahawa bebas orang-orang Islam, alhamdulillah, daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampunkan dosa orang-orang yang syirik kepada Allah, akan tetapi akan mengampunkan dosa apa-apa yang selain daripada syirik. Maka yang pertama tadi kita sebutkan dosa-dosa yang diampunkan oleh Allah. Yang kedua, dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu syirik. Yang ketiga adalah dosa yang tidak akan ditinggalkan
dosa-dosa yang tidak akan ditinggalkan, iaitu daripada hak-hak manusia. Yang mana orang-orang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala hendaklah dengan jujur, dengan bersemangat untuk melepaskan dirinya daripada hak-hak manusia. Kerana apa? Kerana ini untuk kebaikan dirinya sendiri. La ilaha illallah. Sebab kalau seperti yang kita sebutkan, kalau dia tak lepaskan bahu dia daripada tanggungjawab ataupun daripada hak-hak manusia, maka dia perkara tersebut akan menariknya ke belakang dan tidak akan mengizinkan dia untuk berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Nah, maka disebutkan di sini itu tadi syarat-syarat taubah. Itu merupakan syarat-syarat taubah. Kemudian Imam Haddad mengatakan di sini, setiap ahli suluk semestinya berwaspada dari segala macam dosa, sama ada kecil apatah lagi yang besar, sehingga melebihi daripada berhati-hatinya seseorang yang takut termakan racun yang boleh membunuh. Perlu diketahui bahawa dosa itu berperanan merosakkan hati seperti racun boleh merosakkan tubuh badan. Sedang hati naluri itu lebih utama dan lebih penting dari tubuh badan. Bahkan modal utama pada setiap ahli suluk, iaitu yang ingin menuju kepada Allah, adalah memelihara dan membangunkan jiwanya, sedang tubuh badan terdedah kepada kebinasaan. Sebentar lagi ia akan luput ketika mati. Iaitu badan ni jaga bagus mana pun, dia akan hancur apabila kita mati, akan dimakan oleh ulat. Pemergiannya sekadar meninggalkan dunia yang bakal hancur. Ini bila seorang mati, badan dia hancur, tak kisah pun. Sebab apa? Sebab dunia itu sendiri akan hancur. Sedangkan hatinya andai musnah, maka musnahlah akhiratnya. Ia tidak mampu lagi untuk diselamatkan dari kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala dan azab sengsaranya. Orang yang berjaya dan mendapatkan ganjaran yang ulung adalah orang yang datang dengan hati yang bersih. Nah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang mana harta benda dan anak pinak tidak akan mendatangkan apa-apa manfaat kepada tuannya, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang bersih. Nah, jadi taubat ini apa? Taubat adalah iaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Walaupun ada lagi dosa-dosa ataupun ada lagi taubat selain daripada dosa besar dan kecil, akan tetapi yang paling penting ni dua, dosa besar dan dosa kecil. Sehingga para ulama mengatakan bertaubat daripada dosa-dosa ni ada 4 bahagian ataupun ada 4 kategori. Setengah sahabat pula kata dosa ni ada 7 kategori, 7 pembahagian. Bahagian daripada mereka mengatakan ada 11. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata bahawa semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang menjadikan dosa-dosa besar itu 7. Sedangkan ianya sebetulnya ianya dekat 70 dosa-dosa besar. Akan tetapi para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah apabila menulis ataupun membahaskan ataupun memberikan definisi tentang dosa-dosa besar itu, antaranya adalah anna kullama wajaba alaihi haddun fahuwa minal kabair. Apa-apa dosa yang akan dikenakan had buat orang yang melakukan dosa, itu akan dikira sebagai dosa-dosa besar. Sebagai contoh, orang yang berzina dikenakan rejam dan sebagainya. Maka apa-apa yang dikenakan had kepada orang yang buat dosa tersebut, maka dosa itu akan dikira sebagai dosa-dosa besar. Kullama nassal Quran ala tahrimihi fahuwa minal kabair. Setiap dosa yang disebutkan di dalam Al-Quran itu merupakan daripada dosa-dosa besar, ataupun setiap perkara yang diharamkan oleh Al-Quran untuk dilakukan, maka itu dikira sebagai dosa-dosa besar. Begitu juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 7 mubiqat, perkara-perkara yang menghancurkan, maka itu juga dikira sebagai dosa-dosa besar. Antaranya melarikan diri daripada medan peperangan, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, bersihir dan sebagainya, mengamalkan sihir dan sebagainya. Itu semua merupakan daripada dosa-dosa besar. Walakin nantabi ila ma'nan akhar. Akan tetapi ada perkara yang perlu untuk kita ambil kira selain daripada dosa besar dan dosa kecil, iaitu keadaan, perasaan diri seseorang sewaktu melakukan dosa. Iaitu dosa tu memang dibahagikan, dosa besar itu apa, dosa kecil itu apa. Akan tetapi ulama mengatakan bahawa ada satu lagi
satu lagi aspek yang perlu untuk kita perhatikan, iaitu keadaan hati kita sewaktu melakukan dosa. Naam. Yakni Allah Subhanahu Wa Taala terkadang jadikan hawa nafsu kita ini menguasai diri kita sehingga terkadang kita melakukan dosa. Naam. Ianya terjadi. Akan tetapi selepas kita melakukan daripada dosa tersebut, bagaimana keadaan hati kita? Sebagai contoh, para ulama mengatakan bahawa berterusan dalam melakukan maksiat, melakukan dosa yang kecil, itu pun dikira sebagai dosa besar. Iaitu berterusan dalam melakukan dosa yang kecil, itu juga dikirakan sebagai dosa yang besar. Dan juga memandang rendah kepada dosa, itu juga akan dikira sebagai dosa yang besar. Bahkan ulama mengatakan memandang rendah kepada dosa itu lebih besar dosanya daripada dosa besar itu sendiri. Memandang rendah kepada dosa dianggap sebagai dosa yang besar, lebih besar daripada melakukan dosa besar itu sendiri. Naam. La ilaha illallah. Terkadang ada dosa-dosa yang dosa tu kecil sebenarnya. Ada dosa-dosa yang kecil, dan dosa-dosa kecil ini seperti kita tahu dengan solat, as-salah ila salah. Antara satu solat dengan solat yang lain akan mengampunkan dosa-dosa kecil yang ada di antaranya. Satu Jumaat ke Jumaat yang lain akan mengampunkan dosa di antara keduanya. Ramadan ila Ramadan, daripada satu Ramadan hingga Ramadan yang lain akan mengampunkan dosa kecil dan sebagainya. Akan tetapi terkadang Allah Subhanahu Wa Taala apabila mendapati dalam hati seseorang itu mengambil remeh daripada dosa kecil, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan jadi lebih marah. Contohnya apa? Contohnya kita sebagai ibu dan ayah di rumah, kadang-kadang kalau anak tu merosakkan satu perkara ataupun pecahkan pinggan ataupun pecahkan pasu dan sebagainya, kadang-kadang kita marah, tapi taklah marah sangat. Tapi bila kita tengok anak kita punya perangai, dia buat tak kisah, dia dah buat salah, lepas tu dia tak kisah. Itu yang menyebabkan ibu ataupun ayah menjadi lebih marah. Wahakadha Allah Subhanahu Wa Taala apabila melihat daripada seseorang hamba itu mengambil remeh, yakni dia rasa macam dosa kecil je, tak ada masalah, maka di waktu itu kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala akan datang. Waliyadzubillahi tabaraka wa taala. La ilaha illallah. Dan disebutkan dalam hadis, seorang yang beriman, orang yang benar-benar ada iman di dalam hatinya adalah apabila dia melakukan satu dosa, dia merasakan bahawa seakan-akan gunung akan jatuh di atas kepalanya. Yakni satu dosa itu akan menyebabkan dia rasa sengsara. Satu dosa akan menyebabkan dia rasa sengsara. Sedangkan orang-orang munafik, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala, apabila dia melakukan satu dosa, maka dia rasa macam khalas, ada satu ekor lalat yang hinggap di hidungnya, yang mana dia tepis macam tu saja. Dia tak anggap dosa yang dilakukan itu sebagai satu perkara yang besar. La ilaha illallah. Dan ulama bagi tahu bahawa kalau kita membandingkan dosa yang kecil itu dengan nikmat yang besar yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, maka tak ada dosa yang kita akan anggap sebagai kecil. Apabila kita bandingkan dosa yang kecil itu di hadapan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang besar, yang agung, maka kita takkan mampu untuk menganggap apa-apa dosa kecil itu sebagai kecil. Sebab apa? Sebab nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita itu sangat-sangat besar. Wahakadha. Macam kita juga kadang bila ada orang buat baik dengan kita nak tercakap salah depan dia pun kita rasa malu. Sebab apa? Sebab dia dah banyak melakukan kebaikan kepada kita dan kita tak nak menyakiti hati orang tersebut dengan apa cara sekalipun. Wahakadha, begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah jadikan, yang wujudkan kita, telah berikan kita nikmat daripada kecil hingga ke besar, berterusan dalam memberikan nikmat dan sebagainya. Maka sedikit kesalahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu akan sepatutnya dianggap sebagai dosa yang besar. La ilaha illallah. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, zat yang maha agung, zat yang maha menerima taubat, suka apabila seseorang hamba itu selepas dia berdosa, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawabin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyukai daripada orang-orang yang banyak bertaubat. Dan makam ataupun darjat taubat ini merupakan darjat yang banyak, yang tidak ada penghujung, iaitu seorang itu bertaubat lagi dan lagi sehingga dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala
tidak ada penghujung. Bahkan kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam diperhati oleh sahabat-sahabat Nabi. Dalam satu majlis terkadang Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 70 kali. Dalam satu majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar sebanyak 70 kali. Sedangkan kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum. Nabi sallallahu alaihi wasallam dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perkara-perkara dosa, sama ada dosa kecil ataupun dosa besar dan sebagainya. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam masih lagi beristighfar, bertaubat. Sehingga ulama mengatakan bahawa taubatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kerana merasakan bahawa setiap kali kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap kali katalah darjat seseorang itu naik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka darjat yang sebelumnya seakan-akan dia rasa dia tidak menyempurnakan hak-hak darjat yang sebelumnya. Kemudian dah dia dinaikkan darjat yang seterusnya. Kemudian dia naik lagi darjat seterusnya, yang mana dia rasa darjat yang sebelum tu dia belum lagi sempurnakan. Maka disebabkan tidak menyempurnakan hak-hak pada darjat yang tertentu, maka dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, yang ini kita tingkatan 1, katalah kita ada subjek yang kita dapat A, ada subjek yang kita dapat B. Jadi subjek-subjek yang kita dapat B tu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebab tak sempurna. Hatta naik form 2. Naik form 2 ada semua A, tapi ada A1, A2 ataupun A yang lepas 90 ataupun A bawah 90. Jadi A yang bawah 90 tu kita rasa macam kita tak belajar betul-betul. Patutnya kita boleh nak belajar betul-betul, tapi kita main-main dan sebagainya. Maka istighfarnya orang-orang salih itu disebabkan mereka merasakan bahawa amalan-amalan salih yang mereka lakukan ada kekurangan. Seperti yang disebutkan di sini, perlu juga sentiasa merasa bersalah dan mengakui terhadap ketelanjurannya, terutama ketika menunaikan sebarang kewajipan yang telah difardukan kepadanya. Yang ini hatta bila kita melakukan perkara-perkara yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi rasa yang banyak kekurangan yang terdapat dalam amalan kita. Dan kemudian disebutkan di sini tentang takutnya kita ataupun berhati-hatinya seseorang itu daripada dosa seperti takutnya seseorang daripada racun. Seperti mana racun itu boleh membunuh, yang mana racun itu membunuh daripada tubuh badan, akan tetapi dosa ini membunuh daripada hati kita, membunuh daripada roh kita. Kerana apa? Kerana kalau kita lakukan dosa, roh kita ni yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Yang mana disebutkan di sini bahawa kalau dekat dunia ni, kalau badan kita hancur, khalas, memang kehidupan di dunia ni pendek. Akan tetapi kalau kita tak jaga daripada kesihatan roh kita, maka kehancuran roh ini adalah selama-lamanya di akhirat nanti, waliyazbillahi tabaraka wa ta'ala. La ilaha illallah. InsyaAllah kita akan sambung daripada perbahasan sedikit daripada perbahasan At-Taubah pada pengajian yang akan datang, dan akan menuju kepada fasal yang seterusnya. InsyaAllah akan bersambung kepada fasal yang seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita hamba-hamba yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan kita daripada hamba-hamba yang memenuhi daripada syarat-syarat taubat, sehingga taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbut tawabin. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai, mengasihi orang-orang yang bertaubah, orang-orang yang banyak bertaubat. Maka lebih banyak kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih sering kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih istiqamah kita bertaubah, yakni salat taubat, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih banyak kita akan mendapat kecintaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa letakkan kita berada di hadapan pintu taubatnya Allah Subhanahu wa ta'ala siang dan malam, sehingga apabila kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala telah diampunkan segala dosa kita, bahkan ditukar segala dosa-dosa kita itu menjadi kepada pahala yang akan menaikkan darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khairi wa nufa kulla shar.
ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.